Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, kesempatan yang baik kita berada di waktu yang hening, waktu yang awal pagi subuh bulan Rabiul Awal, dan juga berada di hampirlah nisfu Rabiul Awal. Hari ini hari yang ke-14, 14 Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, baik kita tengok pelajaran kita daripada perkembangan ilmu aqaid dan pecahan-pecahan daripada beberapa aliran ataupun mazhab di dalam perkara akidah, yang menjadi satu pegangan yang baik, pegangan yang sebenarnya yang kita nak cari, yang kita nak pegang, itulah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Daripada kesempatan yang lalu, daripada aliran Jabariyah, masih ada lagi, saya tak ada habis lagi. Yang mana mazhab Jabariyah dulu yang kita baca dah sikit. Di antara pegangan-pegangan aliran Jabariyah, manusia digagahi, manusia dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Manusia tidak mempunyai usaha. Manusia ni tidak mempunyai apa-apa usaha. Maknanya tak sewa usaha lah. Ikut aliran ni, pahaman ni, aliran mazhab ni, manusia ni kalau usaha pun sia-sia lah, tak ada makna. Sebab manusia ni diibarat seperti kapal. Manusia diibarat seperti benda ringan, seperti kapal tu. Kalau dia berada di udara kan, ikut dia nak pergi ke mana, ditiup oleh angin. Angin tu yang tiup tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tiup angin, nak pergi ke mana? Kalau Allah Ta'ala tiup angin ke barat, dia pergi ke barat kapal tu. Maka dia tu kapal. Jabariyah tu kapal. Jadi kalau kita nak sedap duduk kan, supaya dia ni kan sedap mati duduk. Selesa lah duduknya. Supaya atas kursi duduk sedap duduk. Selesa boleh. Bos duduk. Jadi dia selesa lah. Mana dia buat gapo pun, dia kata daripada Allah. Dia pegangan dia, pegangan dia kepada ayat, dengan secara umum dia pegang kepada ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala yang menjadikan segala sesuatu. Baik, habis kita lah. Tu kita flashback balik. Kita undur balik. Maka di antara pegangan dia ni, aliran ni, terdapat lagi beberapa pegangan-pegangan dalam mazhab ni.
Maka di antaranya bagi mereka, pendapat mereka, syurga dan neraka adalah suatu yang tidak kekal. Ini baik tak tuan-tuan? Kita belajar syurga neraka. Kita belajar perkara-perkara yang tak nampak mata. Syurga neraka ni benda yang kita tak jumpa berlaku lagi. Tak tahu betul lagu mana. Nah, sebab dia alam lain. Alam yang kita ni akan berada di sana, sama ada alam syurga ataupun alam neraka. Ya, nauzubillah. Sudah tentu kita pilih alam syurga. Dia pun nak syurga juga. Gapo-gapo pun semua yang nak syurga belaka. Orang jahat cara mana pun yang nak syurga. Aku tanya orang jahat. Jahat-jahat dia habis nakal dia pun mau nak gimana mati esok. Syurga. Syurga juga lagi. Dia dah segi neraka. Tak usah kata kan. Dia jawab syurga juga. Maknanya dia tahu syurga tu tempatnya baik. Syurga tu tempatnya selamat. Syurga dan neraka tidak kekal. Tidak kekal dah. Kerana kata dia, kerana tidak ada sesuatu yang kekal. Tidak ada sesuatu yang kekal selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang kekal selain Allah. Maknanya dia i'tiqad, dia pegang Allah je yang kekal. Hak lain punah. Sebab dia ada tiga perkara yang yang kekal. Dia ada tiga pecahan perkara berkait dengan kekal ataupun tak kekal. Yang pertama dia sebut Allah Taala ni dia sebut tiada awal tiada akhir. Itu kekal. Zat Allah Taala, sifat Allah. Betul kita i'tiqad gitu. Tiada awal tiada akhir. Gapo dia? Zat Allah, sifat Allah. Itu memang dia kekal semua. Qadim lagi azali. Dia tidak fana. Sifat Allah, zat Allah Taala. Dan yang kedua, dia ada awal tapi tak ada akhir. Dia ada awal, dia ada permulaan. Mana? Ni syurga ni. Dia ada permulaan. Syurga ni asalnya tak ada. Asalnya tak ada syurga. Neraka pun asalnya tak ada. Luh tak ada, kursi tak ada, arasy tak ada. Semuanya tak ada berlaku. Asalnya tak ada. Jisim syuhada, jisim nubuwah, jisim para nabi-nabi rasul. Kursi tadi. Apa lagi? Ajibuz zana. Itu antara nama-nama jumlah hak benda yang tak binasa. Allah kehendaki benda ni dia ada dalam kitab usulin 10. 10 jenis ni. Luh kursi, arasy, ajibuz zana. Ajibuz zana ni tuan-tuan, apa dia? Wujud lebih. Itu tak binasa, wujud lebih. Atas setiap kita ni ada wujud selebih. Cari tak jumpa cari. Tak jumpa cari duduk mana. Maknanya manusia tu mati acuh duduk mana dalam bumi, pada kubur, dia ada ajibuz zana. Panggil wujud selebih. Tak binasa tu. Allah Taala kehendaki tak binasa. Benda baru. Benda Allah Taala jadi, masuk syurga neraka. Tetapi Allah Taala kata dia nak benda tu dia nak kekal. Maka dia ada awal. Dia ada permulaan, maknanya dijadikan oleh Allah. Tapi Allah Taala kata aku nak kekalkan. Dia panggil kekal aradi. Kekal benda yang baru datang. Dan yang ketiga, ada awal, ada akhir. Makhluk. Ada permulaan, ada kesudahan, fana. Rosak, matinya. Apa kita lah. Ada awal ni, kita memang ada awal. Aku tak ada awal. Aku mari azali lagi. Siapa mu tu? Siapa kamu tu? Ada permulaan kita, ada kesudahan sikit lagi. Tunggu lagi kubur, mati lagi, habis itu kesudahan. Itu makhluk. Makhluk semuanya binasa, fana. Makhluk menerima fana. Makhluk menerima binasa. Binasa tu mati dan sebagainya. Itu juga. Jadi Allah Taala pada pahaman ni, pada pahaman Jabariyah, dia kata maksud yang dikatakan kekal
Allah Ta'ala sahaja yang kekal, tetapi maksud kekal ni bagi Jabariyah ialah seperti yang tersebut di dalam Al-Quran yang disebut kekal-kekal itu adalah dia kata fahaman dia hanya lama sahaja. Hanya lama, bukan kekal, lama ya. Lama kekal lain. Lama ya, maknanya dia ada tempoh. Berapa tahun, berapa tempoh. Itu lama. Kekal lain tak? Kekal ni maknanya tidak ada tempoh. Supaya kita supaya tuan ada tanah tu lah. Tanah milik kekal. Ada tempoh tak? Ada tempoh? Tak ada. Dia tulis itu miliknya milik kekal. Maknanya tak usah kira siapa boleh bila pun. Lah ni nama kita. Nama kita tapi dia tulis pemilikan kekal. Maknanya tak ada tempoh. Ada yang sejenis tanah tu geran dianya 99 tahun. Tu tempoh dia. Dia ada tempoh. Ada tempoh 60 tahun. Siapa 60 tahun kan? Kalau nak lagi tanah tu jadi hak kita, keturunan kita kan? Jadi lagu lain lah. Kena renew. Kena renew, kena pergi baru jabat tanah. Gitulah. Bezanya contohnya lah. Contoh yang mudah kita nampak mata kita, depan kita. Jadi dia kata maksud yang pegangan Jabariyah ni, dia kata maksud yang dia kata dalam Al-Quran tu disebut kekal itu dia kata adalah lama saja. Khalidina fiha abada. Maksudnya dengan lama. Maknanya neraka tu lama, syurga pun lama, tak kekal. Sampai satu masa tak ada. Masya-Allah, lagi mana? Ke mana pergi syurga neraka? Sebab dia tu tak kekal. Ke mana pergi? Penghuni hak dalam syurga nak pergi mana? Dah habis tempoh ni. Expired dah. Nak rombok. Hancur mula ke mana? Allah Ta'ala tarik balik ke? Nak duduk mana? Allah Ta'ala tak apalah, dia tak mati. Kita tu tak kena mati pula. Tak ada mati dah. Bila ni hidup, pas mati. Pas hidup tu tak mati dah. Nak hidup mana dah kita tak mati dah. Hidup kita ni mati apa kekal selama-lama, tak mati dah. Hari akhirat. Dah syurga tak ada, neraka tak ada, dua tempat tu. Kalau kita fikir dengan akal kita, guna logik akal, hukum akal pun lagu mana nak fikir, tak habis nak fikir, pecah kepala. Dia tak fikir lagu tu. Dia kata lama sahaja, maknanya ada tempoh. Maksudnya sampai satu ketika masa penghuni tu tubik. Jadi ni kalau buat maksiat, buat jahat pun sedap duduk juga. Sedap duduk muka neraka akan hilang juga. Syurga pun gitu juga, tak kekal. Tu kata Jabariyah. Dan kitab Al-Quran adalah baru. Quran tu baru. Maknanya baru. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah yang betul yang kita pegang ni, aliran Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah Quran itu adalah qadim lagi azali. Qadim lagi azali. Maknanya semula jadi dah. Quran tu semula jadi dah daripada Allah Ta'ala. Adanya Allah kita sebut. Allah Ta'ala itu sifatnya ada. Itu sifat yang kekal, zat yang kekal. Adanya Allah dah ada kalam dia. Takkan Allah Ta'ala ada dulu kalam baru mari ke dia. Allah Ta'ala bertutur-tutur, berkata-kata tu ke dia lepas pada tu. Belum ada tu kat bisu lagi dia. Belum ada tu Allah Ta'ala bisu. Lawan bagi dia tu kat Allah Ta'ala ni kelu dah. Allah Ta'ala berkata-kata, lawan dia kat bisu, kelu. Sifat kalamullah. Hak yang apa dalam bentuk yang hak lafaz kita sebut ni berbunyi dengan lafaz kalamullah, Al-Quran itulah. Seluruh kalamullah itu adalah Al-Quran itu yang diturun oleh Allah Ta'ala melalui Jibril, melalui secara direct kepada Nabi pun ada. Quran dia turun, bentuk wahyu ni. Dia ada turun secara direct, dia ada turun secara melalui malaikat, dia ada juga turun melalui secara ilham kepada para rasul dia. Dalam kita bentuk kita kata seperti mimpi pun ada wahyu daripada Allah. Dalam 2-3 bentuk. Bukan semua pada Jibril. Bentuk ilham pun ada. Mari daripada wahyu, mimpi Nabi. Tapi mimpi daripada benar.
Bukan mimpi kita, itu bentuk wahyu. Nah, jadi semuanya kalamullah. Bila kalamullah, maknanya kalam ni dah sedia ada pada zat Allah. Bukan kata kita yang supaya kita tubik awal-awal kecil ni tak boleh nak kecek ke apa satu lagi. Nah, tubik dekat daripada kandungan ibu ni tak tahu benda satu. Oh, beralihnya masa sampailah 3-4 bulan. Nah, setahun pun boleh sepatah. Boleh sepatah lama sikit baru boleh bertutur sikit-sikit sepatah dua. Boleh minta air, boleh ke apa. Allah Taala dia tak gitu, bukan prosesnya gitu. Ya. Cuma kalamullah ni tak disebut secara Allah Taala turun kepada rasul dia, maka rasul tu yang menterjemah. Menterjemah dia bawa dalam bentuk wahyu itulah ia sampai kepada kita, maka lafaz yang rasul bawa itulah kalam Allah Taala itulah yang kita, kalau kita nak kata baru pun tak salah. Sama dengan Al-Quran ni, tulisan dia, kandungan dia ni tak dakwah dia tu kalau kita nak kata baru tak jadi salah akidah. Tapi kalam yang hakiki, ya, lafaz yang hakiki tu kalamullah itu tak boleh nak kata baru. Etika Ahlussunnah. Kena sebut qadim lagi azali. Qadim dia sedia ada. Bukan benda baru. Bentuk tulisan, bentuk kalam hak baru, bentuk buku Al-Quran itu kalau nak dikatakan kertas tu baru tak salah. Itu kita sebut begitu. Itu maksudnya dia kata Al-Quran baru bukan qadim. Bukan qadim. Kerana ia boleh ditutur. Sebab apa alasan dia? Dia kata baharu sebab boleh dituturkan, boleh ditulis, boleh dicatat. Baru. Itu je. Rapuh je alasan dia. Rapuh. Boleh ditulis. Zaman masa Nabi terima wahyu, masa terima kalamullah, terima wahyu. Ada tulis? Tak ada tulis masa tu. Tak ada tulisan pun. Dia mari tidak dalam keadaan tidak bertulis pun. Mari pada Jibril turun kepada Rasulullah. Ayat pertama tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di gua Hira. Tu mari hak awal-awal. Tapi dah bila mana dah Rasul ni dia bawa kalimah kalamullah ni Rasul dah bawa sampaikan kepada umat, mengajak umat beriman pada Allah. Syariat Allah terkandung dalam tu. Bila dibacakan, dia dibunyikan, memang dia berbunyi. Maka tu berbunyi tu dalam bentuk kalau bisu belaka. Lagu mana Rasul nak siapa? Rasul kata aku tak boleh baca, bunyi pula. Bunyi salah pula. Kalau Tuhan tak bunyi, tak boleh nak tulis. Lepas tu pula dibukukan Al-Quran, ditulis Al-Quran selepas kewafatan Nabi. Kalau duduk hari ni kita tak sapa kita, mana nak sapa pada kita? Tak sapa-sapa kita Quran, syariat. Itulah kalamullah. Dia kata sebab ditutur. Dan Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat selain daripada zat. Hak kita duk sebut-sebut sifat-sifat ni tak ada. Ahlussunnah duk sebut tu tak ada. Allah Ta'ala ni dia ada zat je, sifat tak ada. Diri dia tu je. Allah Ta'ala ni ada zat dia, diri Allah. Sifat mana ada? Kita duk sebut sifat Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, itu tak ada. Allah Ta'ala tidak memiliki sifat. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sifat itu dia berdiri pada zat. Bila ada zat adalah sifat. Makhluk ni ada sifat. Makhluk ni ada sifat, tapi sifat yang bukan kekal. Adapun sifat dan zat Allah Ta'ala tadi adalah kekal. Sebut tadi. Zat kekal, sifat kekal. Makhluk ni dia ada sifat pun sifat tu tak kekal. Ni makhluk ni satu zat dia ada juga sifat. Mana boleh kita kata satu zat tidak ada sifat. Tapi sifat ni hanya dipinjamkan. Zat ni satu benda plastik, besi. Sifat dia berapa? Sifat dia agak 4 segi, sifat dia agak warnanya hitam. Maka hitam ni dia duduk pada zat. Kita sebut dah dulu dah. Kalau kita bincang sifat dia bahasa lama, sifat berdiri pada zat. Bukan diri cacat.
Tak, bukan berdiri dalam bentuk cacat, bukan berdiri. Maksud kitab lama tu sifat berdiri pada zat, sifat tu berada pada zat. Cuba kita ambil warna putih piyah kita. Piyah kita sifatnya warna putih. Cuba kita ambil sifat putih. Tubik daripada piyah. Boleh tak tubik tak? Boleh tak tubik tak? Tarik dia. Aku nak tarik putih piyahmu. Tarik tak tubik. Habis-habis dah kita rendai keluar. Rendai keluar. Nak apa? Nak suruh hilang putih. Hilang putih pun tak. Hilang piyah merah buh keluar pun tak sebotol pun dia habis warna merah, tubik warna lain pun tak. Sifat juga. Nah. Hak hitam buh dalam beledi buh keluar. Habis tak ada hitam. Jadi dengan kelabu. Kelabu tu sifat juga. Duduk pada zat lagi. Tak habis. Kan habis tuan-tuan. Saya pergi beli piyah merah putih boleh beledi buh keluar. Esok curah air. Oh tak ada warna merah. Jadi kelabu pula. Malah esok kali lagi kendal pula lagi. Nah, kelabu macam lah saya tinggal. Tak pergi tu. Kelabu macam. Kelabu duduk situ. Asah dia, sifat dia duduk situ. Tak gitulah benda lain ya. Maka kita nak keluarkan sifat daripada zat tu boleh. Maka gitulah Allah Ta'ala ni sifat dia tu dia duduk pada zat. Maha mendengar, maha berkuasa, maha melihat, maha mengetahui. Dah. Bukan kata sifat ni dia mari ke dia. Ada dulu Allah, zat Allah ni ada dulu. Mari cokoh dia dulu. Barulah dia belajar proses-proses gini enggak. Kehormatan mari mendengar. Baru dia boleh tahu hak jauh-jauh hak dengar dia. Dia baru boleh mari sifat tu. Kau tambah dah. Kalau gitu lemahlah Allah Ta'ala. Tak ada beza kita sembah Allah. Sebab apa kita sembah dia? Sebab dia ni sifat dia dah sempurna dah kamalan. Bukan super makhluk. Lepas tu kita sembah. Kita beriman. Kalau dia lemah, kita tak ada beza sembah. Oh ya, orang-orang hak tak ada iman, hak kafir, gitulah. Nak sembah satu Tuhan dia lemah. Sembah apa? Buat dasar semua dia kupu. Maka kita sembah Allah hari ni tak kupu dah. Memang sah dah. Sembahan kita tu adalah sah. Namanya sembah. Dia adalah sebagai satu sembahan. Mana sembahan ni maknanya etika. Pegangan, kepercayaan. Maka sudah sah di sisi agama. Sisi Allah. Dah diterima oleh dia sebagai mukmin. Maka sifat dia tak mari ke dia supaya kita nak rasul gitu. Contoh kata dah rasul. Kalau kita tengok, kita belajar bab rasul sikit dah. Rasul memiliki mukjizat. Mukjizat ni kena belajar ke? Tak ada. Contohnya. Tak belajar. Kalau rasul ni dia kena belajar dulu. Dia nak belajar kena kena mencapai satu peringkat degree ataupun PhD doktor falsafah dah barulah boleh jadi rasul. Kena belajar, kena proses barulah ya. Dak, rasul tu dilantik terus, mukjizat pun diberi sebagai kurniaan. Bukan kena belajar baru tukar dia boleh belah air. Tempoh kena ambil belajar 5 tahun dapat degree dia baru boleh belah air tukar tu. Tak ada. Allah Ta'ala buat turun selalu mukjizat bagi Nabi, bagi Rasul dia tu dengan izin Allah. Bak mukjizat yang diberi pada Rasul tu untuk melemahkan musuh, membuktikan kekuasaan Allah. Mukjizat tu sendiri menunjukkan bukti Allah Ta'alanya maha berkuasa. Maha berkuasa. Kalau tak mukjizat ni boleh namanya al-ajzu, melemahkan, yang melemahkan mukjizat. Tapi ada lain pada selain pada mukjizat gak, sihir lah. Sihirnya, maunahnya, istidrajnya ada banyak. Kurniaan Allah Ta'ala ni dia beri pada makhluk ni banyak. Kalau rasul ni namanya mukjizat. Kalau orang yang tu dia panggil istidraj. Orang ada jenis beri Tuhan, dia tak ingat Tuhan kan, bagi istidraj. Maunah, ada maunah. Aku kemarin dulu kan ada kumpulan maunah dulu lah. Maunah ni Allah Ta'ala beri satu-satu benda tu atas satu jenis orang tu, tak tahu orang tu dia orang jahat ke dia orang baik. Itu Tuhan beri. Kalau dia orang baik, mujur. Maunah. Pemberian Allah Ta'ala juga. Kalau dia jahat lah dia. Maunah. Kan dulu kumpulan maunah.
Allah Ta'ala beri tu sama ada kita tak pasti dia ni orang betul ke orang tak betul, tapi Tuhan beri macam. Itu bentuk pemberian. Ni banyak tuan-tuan tak? Betul ni kita panggil. Kalau karamah, tengok beza. Karamah panggil keramat. Bukan kayu keramat. Karamah apa? Allah Ta'ala kurnia pada wali-wali dia. Allah Ta'ala beri kepada wali-wali Allah. Ini karamah. Jadi mukjizat paling tinggi. Kalau mukjizat paling tinggi maknanya sudah tentulah karamah pada rasul pun dia ada. Tapi orang wali dia tak ada mukjizat. Jangan kata orang wali ni ada mukjizat. Ada mukjizat hanya pada rasul. Sebab sebagai alat untuk berdakwah, melemahkan musuh, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau rasul tak ada mukjizat, umat pun tak nak beriman, tak percaya. Tahu cerita rasul lagu ni dia kata. Tukang sihir Firaun. Yang Firaun duk latih. Ni tukar-tukar sihir dia. Mainan dia ya, dia rasa puas kat dia panggil tukang sihir dia. Mai gedung-gedang lepas tukar jadi ular ke apa gini dah. Gitulah lebih kurang dah. Dia cabar Nabi Musa. Tak. Kalau kamu boleh mengalahkan tukang sihir aku, hebat kamu. Inilah. Tukar-tukar sihir. Bila mana dah tukar Nabi Musa ni yang betul-betul menjadi ular, menelan segala ular-ular tukang-tukang sihir Nabi Firaun ini, maka akhirnya tukang sihir Firaun beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan Nabi Musa, Tuhan Harun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Akhir sekali tukang sihir ini sujud beriman kepada Allah. Akhirnya Firaun bunuh. Bunuh lawan tokek je. Main lawan tokek aku tak ada apa-apa. Bunuh mana-mana hak beriman pada Nabi Musa. Lawan tokek, beri makan, beri gapo, beri bergaji dah. Mak masuk istana gini ya. Nabi Musa diri pun duduk dalam istana dia. Anak angkat Firaun, Musa. Dibela pada kecil lagi kan. Pero gini kan. Akhir lawan tokek kok. Lawan tokek kok. Tokek tak sengin dah Firaun. Dahsyatnya. Sebab apa? Sebab dia ni mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan hak tinggi benar dah ni. Tengok. Tungkat itulah satu mukjizat. Maka karamah orang-orang wali. Betul orang karamah ni dia ada bentuk wali. Bentuk yang menakjubkan, benda yang luar biasa, bukan benda yang dia ni belajar cari dak. Kurniaan Allah Taala beri dia. Orang cerita Tok Guru Silam dulu, lama-lama dulu kan cerita Tok Kenali pun orang karamah wali Allah dah. Tok Kenali adalah orang tua kita dulu yang ngaji Tok Guru pada dia lagi Tok Kenali ni. Antara wali Allah tu. Allah Ta'ala kurnia, bukan dia belajar. Belajar. Orang sihir yang belajar. Silat mata yang belajar. Itu memang dia belajar. Yang ada sijil khah, ijazah khah tu. Gaji buah atas meja gini dekat. Gaji yang cesu, bawah mata cesu, pahlata. Buka kotak, molek-molek ada. Sihir serupa zaman Firaun. Serupa zaman tukar sihir Firaun tu. Lepas tu kat gedung jadi ular. Kelabu mata. Mata kita ni mudah kelabu. Ya, mata je kelabu gitu. Allah Ta'ala tak ada. Dan juga Allah Ta'ala tidak boleh dilihat di hari akhirat. Allah Ta'ala tak boleh dilihat pada hari akhirat. Mana dalil dia? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Ta'ala dia kata, ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi sedangkan ia dapat melihat segala mata. Itu dia ambil dalil situ. Jabariyah ni dia ambil dalil dia la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Daripada mana? Daripada suratul An'am ayat 103. Jabariyah berpendapat yakni Allah. Yakni Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Mana mungkin kita boleh lihat Allah, zat Allah.
Hari akhirat pun kali nak tengok zat Allah. Tetapi Allah Ta'ala melihat segala mata-mata. Kita lah. Allah Ta'ala tu maha melihat. Betul dah lah. Nah, tu tak salah tu. Betul lah. Tapi i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan kita. Nah, itu belajar-belajar tok guru tok royak tu. Nah, antara nikmat besar hari akhirat kepada orang mukmin dalam syurga ni boleh melihat Allah. Bagaimana kaifiat, bagaimana kita melihat Allah, itu tak sedar kali nak royak. Tak ada kaifiat. Allah Ta'ala saja tahu. Esok dia buka hijab dia dekat, kita tengoklah. Tak sudah soal kan, tak sudah ngaji lah nak tengok lagu mana, kena pakai alat ke warna, kau tak sudah royak lah tu. Tak sudah cari, tak jumpa. Nah. Tak akan jumpa. Nah, Allah Ta'ala dia izin, dia hendaki dia nak boleh melihat zat dia, dia buka hijab dia. Dinding dia, tabir dia antara dia dengan makhluk, dengan hamba dia. Nah, dia angkat hijab dia tu kan. Tebing ni kan, tak ada apa-apa boleh tengok. Bagaimana melihat? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Dia atur belaka. Nak betul nak tengok mana, nak layar tak layar berapa. Tak sudah fikir lah ke mana nak tengok. Ramai mana dah manusia penghuni surga apa nak tengok. Boleh tengok. Itu yang kita i'tiqad. Nah, tu pun ada tutup guru kita sini. Nah, dia kata tak boleh nak tengok. Ada ustaz ada mengajar zat Allah tak boleh nak tengok hari akhirat. Tak apalah. Benda-benda yang jadi khilaf-khilaf tu dah kita tak tu manalah. Benda yang tak apa kita kata daripada bahasan-bahasan para alim ulama. Ya, ada je berpendapat lagu tu. Apa kita pegang hak ni? Pegang dengan aliran yang kita dah belajar sama-sama. Celaru juga kadang-kadang dah. Main gitu, main gini manusia jadi bila kita dengar tu buat pertimbangan, oh ni begini dah. Jangan terlalulah jadi mari keliru sangat. Kita tengok mana benda hak asas, benda besar-besar, benda penting-penting dalam akidah. Nah, jangan sampai benda yang kita pegang tu menjejaskan akidah. Cukuplah. Sahnya akidah kita dengan kita pegang dengan pegangan tu cukup. Nah, benda hak kating-kating kecil-kecil tak sudah bahas panjang-panjang. Kalau kita bukan pakar, bukan ahli pula, nak main bahas-bahas. Inilah dipanggil dah. Inilah daripada beberapa aliran yang terdapat dalam kalangan umat Islam daripada dulu sampai lah ni. Betul lah hari ni orang tak panggil Khawarij, orang tak panggil Murji'ah, orang tak panggil ni kumpulan Qadariyah, orang tak panggil gitu. Ni sebab dia mari daripada aliran-aliran yang berpecah ni lah. Akhir sekali kita tengok dalam masyarakat, dalam kelompok, dalam kalangan orang Islam tu dia beraliran lagu mana, dia bermazhab lagu mana. Kalau dia bermazhab lagu tu i'tiqad dia, pegangan dia, fahaman dia, amalan dia, cukuplah. Kita kenal pergi kat tu lah. Apa kita pakai pahala ni pergi kat Wahabi. Baru pula Wahabi ni baru juga lagi. Pergi kat tu pula. Yang udah bahas panjang pula lah ni Wahabi dah. Kita pun uneng pula. Kenapa pula mari Wahabi pula ni? Tu tuan dah. Susah. Benda hak yang kadang-kadang benda yang kecil pun kita besar-besarkan juga. Kita terlalu membesarkan benda yang baiklah dalam amalan kita ni. Bulan baik, hari baik, bulan kita nak ambil daripada mana? Nak beri mantap, beri kukuh akidah. Tak ada lah contoh Nabi lah. Kutubah maring pun sebut dah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya sesungguhnya pada diri Rasul itu adalah satu ikutan yang terbaik. Tak ada lah contoh kita nak ambil. Segala contoh kita ambil pada Nabi belaka. Akidah daripada Rasulullah. Seluruh kehidupan daripada Rasulullah, bukan daripada orang lain. Itu dalam Al-Quran. Kita tak ambil daripada orang lain. Semua kita ambil pada Nabi. Kalau kita yakin dah kita ambil daripada Rasulullah, apa kita nak was-was? Kita nak rasa lagi, kita nak tukar channel, nak tukar aliran lain. Aliran panggil channel lah, stesen. Orang ni stesen tu, orang ni stesen ni. Lah ni tuan-tuan jangan pilih main, stesen banyak lah ni. TV kita saja 10,000 lah ni stesen.
Betul tuan-tuan, saya tak? Kau berapa? TV kalau kita 3-4 sesen tu ya. TV 1, TV 2, TV 3 loh. Nah, apa lagi? Hijrah. B9. Bila tu pun letih nak kelih dah. Tak kelih-kelih pun. No. Bertahun-tahun tak kelih TV hamba, tak ada TV. TV mampu tak lagi. Ada suti luar tu pun tak buka-buka. Ya, astu mampu situ. Nah. Habis piti bayar dia. Nah. boleh. Kaya kan? Tapi lah ni tuan-tuan, dah. Lepas pada tu zaman ke cepat berubah. Dah. Zoom. Dunia ni berubah, berputar terlalu laju. Dah. Ada satu alat lah ni tuan-tuan. Besar dalam 2 kali ganda besar ni ya, alat. Beli dengan Shopee ya. Aku buka Shopee tu. Tapi nama apa tak ingat. Besar ni besar sikit. Tebalnya lebih kurang. Bukan My TV. My TV tu tu lagi. Tak, baru lagi. Beli dengan Shopee 200 riyal. Anak saya beli. Ya, anak saya beli. Dah warna abah dia kata, berapa tuan-tuan agak channel dalam ni? 200 riyal ya. 10,000. 10,000 tuan-tuan. Tuan buat gapo saya kata dia 10,000 dia kelih dak. So Fox Station TV3 pun tak kelih. Bukan gitu apa dah bukan nak kelih habis. Nah, maknanya dalam tu ada berlaku. Tapi gitulah. Anu ada remote tu, nah. Duduk dalam poket kita, dalam beg kita semua pergi kerja kalau ada anak. Warna pecik dia tu beg berlaku. Skrin TV ni besar ni tubik baru satu muka surat. Tek muka surat dua tubik. Arak atau arak siang atau siang Cina Bangladesh ada berlaku. 10,000. Sekali beli 200 riyal. Tak payah bayar bil. Tuan-tuan. Pantasnya dunia hari ni. Lajunya dunia hari ni. Dah. Buatan mana ni? Dah. Buatan manusia lah ni. Lalainya kita akan jadi lalai, akan jadi larunya kita. Nah, dengan hiburan kau dengan gapo. Janganlah kita terlalu ni siapa gini. Tak si nak turun rumah, tak si nak gapo, tengok situ pula. Telefon tu pun tak mudah dah. Lekor dah. Tidur dengan telefon. Orang lain tidur dengan telefon belaka. Nah. Duduk atas katil pun laki bini main telefon, aku telefon. Keteng buka nak beli konjera tu badi atas mata kau ni agak atas kau ni. Adalah kata siapa masuk nak tidur dekat atas telefon nak buka sementara dengan apa tu tidur dengan mana istighfarnya, baca ayat kursinya, baca 3 kunya, baca tasbih, tahmid, takbirnya nak tidur gitu. Ada semua sebut bacalah tasbih 33 kali, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, biar je negara gitu. Ada esok nak bangun awal kan, mari sujud dengan subuh. Gitu tuan-tuan dah. Inilah cuba cari dalam internet ada. Saya royak ke papak ngajar ada orang tanya, "Ustaz, jenis apa Ustaz nak beli ATM?" Dia tanya saya. Jenis apa? Ambo tu ingat jenis apa. Nanti ambo tanya mula ya. Dia pergi rumah dia cocok wayar bukan TV. Di situ. Terang oleh ada kat TV pun. Dua tu ya. Wallahu a'lam sama ada benda tu luluh tak luluh apa jabatan komunikasi multimedia tu kajian wallahu a'lam pun tu tanya tu tahu. Lesen kena macam parabola mulalah. Dah. Beli ni kok internet. Cina buatan Cina. Tuan-tuan. Dahsyat lah ni dia. Dahsyat lah ni dia. Allah akbar dah. Gitulah nak beritahunya tuan-tuan. Jadi kita dia panggil hari ni kita ibu bapa, kita masyarakat, ketua-ketua masyarakat kena apa dia panggil alert ada. Dia panggil kena tahu. Kena ada ilmu juga, pengetahuan juga. Jangan buat buta. Nampak kita beli stokor benda lah. Kita dah cokoh situ, tak tahu anak cucu kita. Duduk senyap dalam bilik, duduk senyap luar, tak situ rumah-rumah. Nah, akhirnya duduk lekor dengan cerita tu. Macam-macam cerita. Kita beli pun kalau kita kata contoh beli, tak salah. Super TV juga, super telefon juga. Atas kita nak guna kan. Tapi kita ada anak-anak, cucu-cuci, kawal lah dia, tengoklah.
Janganlah kamu lekor lawak atau lalai daripada fitnah dunia yang begitu laju sangat, dahsyat banyak pada hari ni. Sekadar tu tuan-tuan, insya-Allah kita tengok minggu-minggu depan lah pula. InsyaAllah pada aliran Murji'ah habis, kemudian masuk Mu'tazilah, masuk lagi daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Fahaman Mu'tazilah, fahaman Ahlussunnah, jasa Mu'tazilah. Ada Mu'tazilah pun ada jasa juga. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma akhrijna min zulumatin wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله.